Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini, pada malam ini 17 hari bulan 10 2020, di saat negara masih lagi dalam suasana COVID-19, cuma kawasan kita ini alhamdulillah selamat dan kita boleh meneruskan salatul jamaah. Kita boleh terus lagi majlis ilmu. Maka nikmat yang Allah anugerah ini kita syukuri dengan mengimarahkan rumah Allah, mengimarahkan majlis ilmu, dan juga kita menjaga keselamatan dan kesihatan, ataupun dalam bahasa dia sekarang dipanggil SOP. Mana jaga SOP sihat, jaga SOP syariat. Kita jangan tunggu sampai masjid kena tutup, barulah pakak nak menangis nak pergi masjid. Waktu masjid buka tak menangis pula, tak boleh mari masjid. Ini satu kepincangan dalam hidup kita. Dia panggil neraca tidak seimbang. Waktu boleh pergi kita tak pergi, waktu tak boleh pergi kita mengamuk nak pergi. Jadi para jemaah sekalian, kita kekalkanlah nikmat yang ada ini dengan kita syukuri nikmat itu, iaitu kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam suratul Anfal, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, iaitu orang-orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, apabila dibaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, makna kita baca Quran, bertambah iman dia, meningkat ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini para ulama Islam meletakkan bahawa iman yazidu wa yanqus. Iman kita ni dia meningkat naik dan ala kalanya dia turun. Macam gelombang kita panggil. Telefon kita ni ada gelombang waktu tinggi boleh bercakap molek, ada waktu dia down nak bercakap pun tak boleh. Maka bagaimana keiman seorang hamba Allah Ta'ala itu meningkat naik? Kata di para ulama, iaitulah dengan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia meningkat naik. Apabila kita terjebak dengan benda-benda yang tidak baik, berterjebak dengan melakukan kemungkaran dan maksiat, maka pada waktu itu dia akan turun. Jadi para jemaah sekalian, kita tak nak iman kita ni turun. Kita nak semakin hari semakin bertambah kuat. Ada orang tanya, berapa lama kita nak gilap iman? Itu soalan yang payah nak jawab. Mungkin kita dengar cerita daripada ustaz-ustaz kita, ketika kita belajar tafsirul Quran, bagaimana ahli-ahli sihir Fir'aun, kan? Ahli sihir Fir'aun, dia mari nak berdepan dengan Nabi Musa AS, badi nak lawan sihir. Tapi oleh kerana dia tengok, Musa ni bukan sihir, kalau sihir tak boleh makan gu. Ni macam mana tongkat Musa boleh telan habis tali-tali? Ahli sihir bukan sihir. Maka ketika itu ahli sihir semuanya sujud pada Allah Azza wa Jalla, beriman.
beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa dengan Harun alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam. Bila dia beriman, Firaun terkejut. Mu ni pakat dah rupanya. Rupanya Musa ni ketua bersama. Firaun gitulah makhluk Allah Ta'ala yang tidak diberi hidayah. Dia tak nak juga terima apa yang dibawa oleh Nabi Musa, walaupun ahli sihir dia sudah terima. Tuan-tuan dan puan membayangkan, Firaun ugu, aku akan bunuh kamu, aku akan potong kaki kamu, tangan kaki silang, tangan kanan kaki kiri. Agak-agaknya ahli sihir tak jadi ke beriman dengan Nabi Musa. Musa cancel lah macam ni, berat ni hukuman ni. Tuan-tuan bayangkan ahli sihir kata apa? Faqdi ma anta qad. Firaun, jatuhlah hukuman apa mu nak buat. Kamu boleh jatuhkan hukuman kepada kami atas dunia. Masya-Allah. Mana tak bergerak dah iman dia. Ini kata di para ulama tadabbur Quran, dia kata al-imanu idza waqara fil qalbi, apabila dia sudah mantap dalam hati, pada ketika itu dia tidak berganjak. Nak bunuh, bunuh. Nak potong tangan kaki, potong. Lari daripada iman, tidak. Itu maknanya kita tak boleh nak kesan tempoh berapa lama kita nak tarbiyah seorang itu baru dia mantap iman. Maka di sini timbul, para ulama telah kumpul kepada kita wasailu taqwiyatil iman, cara-cara, alat-alat, mekanisme bagaimana kita nak mantapkan iman kita, insya-Allah. Jadi dalam tazkirah yang ringkas ini saya akan baca kepada para jemaah sekalian, ada beberapa perkara dia panggil taqwiyatul iman yang boleh memantapkan iman kita, insya-Allah. Dan itu yang ana sebut awal-awal lagi supaya para jemaah tanda, tulis, mudah-mudahan kita boleh bawa tajuk ini kepada keluarga kita untuk menggilakkan iman dan menguatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah saya akan sebut secara ringkas 14 ataupun 15 alat ataupun cara taqwiyatul iman, insyaAllah. Kita pergi pada satu-satu. Yang pertama untuk menguatkan iman kita, kita kata insyaAllah ta'ala, iaitulah sentiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla as-sabat alal iman. Minta supaya Allah Ta'ala teguhkan iman kita. Hari ini alhamdulillah kita sudah beriman. Kita sudah yakin, percaya kepada adanya Allah. Kita yakin dan percaya adanya hari akhirat. Tetapi darjat keyakinan itu berbeza-beza. Dan macam kita yakin dengan COVID, kita ni tak tengok COVID ni. Ke ada siapa dia tengok COVID? Tengok COVID. Tengok dalam gambar, hak gambar macam buah bola, hak ada muncul-muncul tu tak? Ni orang kata COVID ni. Kita jadi tak tengok gambar tu je tengoknya. Tapi walaupun tak tengok, oleh kerana kita rasa dia ada, kita dengan COVID ni rasa ada ke yakin ada? Ini payah ni. Pasal tu darajat yakin dia ada hakul yakin, ainul yakin kan. Kita. Maknanya kita tak tengok, tapi ahli-ahli perubatan tunjuk kepada kita benda tu ada. Kita berasa ada. Maka takutlah kita. Tanpa mereka nak pergi masjid terpaksa kena penjarakan. Tak boleh duduk dekat-dekat, takut jangkit. Tak apa lagi, kita boleh pergi masjid. Yang tak tahannya, ada orang tak mari masjid. Kenapa? Takut berjangkit. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada berjangkit, kan? Tapi kalau kena juga, na'uzubillah, kena juga kena di masjid, kita rasa lebih puas hati daripada kalau kita kena di pasar malam, kena di tempat perhimpunan. Mau kena mana ni? Kluster mana? Kluster di mana-mana tempat. Ni kluster di mana? Di masjid. Kita kata mulia sikit nak banding dengan tempat lain. Tapi semua tu kita tak mahu. Kita minta berlindung dengan Allah Azza supaya tidak ada. Cuma darajat yakin itu setara mana? Maka kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala ada. Kita juga yakin
Kematian tu sudah ada depan kita, bukan sakat ainul yakin, hakul yakin, sudah ada dua-dua. Memang kita tengok orang mati, kita hantar orang mati ke kubur. Tapi bagaimana kesedaran kita tentang kematian? Maka kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Doa ni insya-Allah semua kita ingat belaka dah. Betul tak? Kan ada lagi orang tak ingat? Ingat belaka dah, orang tak ingatnya apa? Orang tak ingatnya apa ya? Tak ingat nak baca kadang-kadang dah. Doa ingat dah. Nak baca tu kadang-kadang tidak ingat. Bukan salah doa, salah kita. Maka Nabi banyak doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami di atas agamamu. Qulna, kata Anas, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, atakhafa alaina? Rasulullah bimbang ke dengan kami? Kami sudah beriman, kami sudah membenarkan dakwah Nabi, kami sudah percaya dengan Quran yang Tuhan bawa. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi kata, na'am, aku bimbang kepada kamu, inna qulubal ibad, kerana hati manusia ini duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, luqallibuha kaifa yasha, Allah boleh tukar bila-bila dia nak. Maka kita bimbang, bila kita takut, kita mesti banyak berdoa. Sebab doa itu senjata kita. Doa itu senjata. Satu lagi doa yang saya ajar, anda tak pasti di sini sudah diajar doa ni ataupun tidak. Doa Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Pernah kita ajar dulu kan? Kedak lagi? Ajar dah? Tak lagi? Kalau ajar pun tak ingat, macam tak ajar juga. Nah, baik, kata sekali. Nanti saya bagi poster kepada sahabat kita ni, dia boleh bagi dalam grup. Kata, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Dia ada 4 ya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku minta berlindung denganmu, minal hauri, daripada menjadi orang tak baik, ba'dal kauri, setelah kita menjadi orang baik. Hari ini alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sudah mantap. Pagi, petang, siang, malam kita ada di masjid. Alhamdulillah. Kita boleh baca Quran, kita boleh berzikir, kita boleh hadir majlis ilmu. Kita bimbang satu hari nanti orang tak jumpa cari kita di masjid. Duduk mana? Duduk tempat lain. Dulu dekat nak maghrib kita mandi untuk pergi masjid. Sekarang ni dekat maghrib kita duduk mandi kereta, pakai seluar pendek. Nak kata apa? Kemungkinan benda tu berlaku. Maka kebimbangan ini kita doa. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala kekalkan kita dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan iman, jangan goyah sekali-kali. Hadis ya muqallibal qulub itu diriwayat oleh Imam Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Itu yang pertama. Pertama, kita minta sabat, minta tetap pendirian. Yang kedua, sabar dan mujahadah. Boleh. Nombor 2, kita sabar dan mujahadah. Sabar tu tahu dah kan? Mujahadah makna apa? Mujahadah ni makna bersungguh melakukan perkara yang baik. Itu makna mujahadah. Pada tu dia kata mujahadah ni ambil daripada jahada yujahidu. Mujahad makna kita mesti bersungguh. Itu dia panggil jihad. Orang tak kata jihad kalau setakat angkat pasir satu bekas kan, tapi kalau angkat banyak itu dia panggil mujahadah, makna buat kerja sungguh. Kata di Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tanda kata-kata Ali, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar, kedudukan sabar daripada keimanan kita seperti kepala dengan tubuh. Orang boleh hidup tak ada tangan,
Betul tak? Hak tak ada kaki boleh hidup. Tapi adakah manusia boleh hidup tanpa kepala? Dia warna dia tu pelik jalan, tak ada kepala. Orang tengok lari. Dia kata ni bukan orang ni hantu. Betul tak? Macam mana boleh jalan tak ada kepala? Maknanya fa iza faqada as-sabru, bila kita hilang sabar, kita juga akan kehilangan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sangat takut. Maka para jemaah sekalian, sabar itu tanda melalui 3 perkara. Sabar 3 kategori. Yang pertama sekali, kita sabar melakukan ketaatan. Sabar nak laku taat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita nak istiqamah solat berjamaah ni, setiap hari mari masjid, perlu ke sabar ke tidak? Perlu sangat. Kita nak sabar boleh baca Quran setiap hari. Kena sabar ke tidak? Kalau tak sabar tak habis Quran. Kita nak sabar baca zikir pagi, petang, zikir lepas salat. Semua kena sabar. Itu dipanggil sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Nak tinggal maksiat ni bukan main-main. Tak? Saya alhamdulillah ustaz, tak pergi dah tempat maksiat, tempat orang-orang mungkar, tak pergi belaka. Tak, tapi ada satu benda lagi yang kita payah nak tinggal. Mari masjid boleh, tapi hak dalam poket tadi nak campur dalam tu siapa? Ini payah nak tinggal ni. Boleh sebut ke tak boleh sebut ni? Kalau tak boleh sebut jangan sebut, marah. Sebut lalu. Tinggal rokok. Senang dia kata rokok sebutlah. Takut tak faham dah. Payah. Ada setengah orang tu, nanti aku pergi Mekah aku tinggal. Pergi Mekah tak tinggal juga. Balik jadi haji tak tinggal juga. Nanti pergi umrah, Allahu akbar, tak jadi. Nampak kecil dah. Tapi kalau oleh kerana dia difatwakan haram, mana benda mungkar. Nak tinggal hak ni payah. Orang boleh tinggal hak ni kira orang bisa benar. Nak cari orang kedebel zaman kita ni, orang boleh tinggal rokok. Naik tanah orang kedebel dalam bab ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Sabar yang ketiga, as-sabru 'alal masaib, sabar menghadapi ujian. Tuan-tuan kena ingat, kita ingat sabar ni hak tu ya. Sabarlah kena uji. Sabar nak pergi solat, itu pun sabar. Sabar nak tinggal maksiat, itu sabar. Mana sabar tu ada 3 kategori, maka kita kena jaga. Maka dengan kita sabar melakukan taat, sabar tinggal maksiat, insya-Allah iman kita terkawal. Yang ketiga, talabul ilmi asy-syar'i. Hendaklah kita sentiasa menuntut ilmu syarak. Menuntut ilmu. Sebab apa? Para ulama telah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Dia kata dengan ilmu kita akan meningkatkan takut kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah, dan juga menambahkan iman kita, insya-Allah. Satu. Maka apakah ilmu yang kita nak belajar? Tanda. Yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari yang pertama, iaitulah ilmu mengenal ma'rifatullah, kita nak kenal Allah. Baik. Benda lain semua kita boleh kenal. Sebab nampak depan mata kita, tapi nak kenal Allah macam mana? Bukan boleh tunjuk perkara yang tidak nampak. Maka disitulah para ulama kita telah buat istinbat bahawa kita boleh kenal Allah melalui 3 cara. Kenal Allah melalui 3 perkara. Yang pertama, kita kenal Allah dengan nama-nama dia. Nama Allah ada berapa? 99. Baik. Angka ingat dah. Tapi kalau orang suruh pecah 99 tu, agak-agak boleh sebut. Berapa nama boleh sebut? Wallah allazi la ilaha illahu al-maliku al-quddus as-salam al-mu'minu. Ingatlah tak. Tapi kalau nak lengkap 99,
Penat juga kita. Pasal itulah bila kita kata jangan duk mai ada angka saja, kena sebut baru betul. Ni cerita angka ni. Angka kitanya jangan kata 99, tapi kita kena hadamkan apakah 99 nama Allah Ta'ala tu, biar kita faham. Sebab bila kita menghayati nama-nama Allah, orang yang lemah jadi kuat, orang yang kuat gedebek jadi lemah. Mana orang zalim jadi lemah, orang yang susah jadi tenang. Sebab nama Allah Ta'ala dalam 99 dan lebih daripada itu merangkumi semua perkara. Orang berdosa, kita baca nama Allah Ta'ala Al-Ghaffar, At-Tawwab. Allah Ta'ala yang Maha Pengampun, rasa tenang, boleh terima. Orang zalim pula Al-Jabbar, Al-Muntaqim. Allah Ta'ala yang gagah perkasa, yang ambil tindakan, dia jadi lemah. Tak berani aku nak jawab zalim ni. Allah. Maka semua nama-nama itu merangkumi semua perkara. Yang kedua yang kita kenal, sifat Allah. Mengenali sifat Allah Ta'ala. Orang kita di Malaysia ni daripada budak lagi diajar oleh guru kita di sekolah, di mana-mana kita belajar sifat 20, kan? Berapa sifat? 20. Itu teh baca. Agak-agak lepas ke tak lepas malam ni? Budak-budak kelas peraturan ni boleh baca. Tak, saya orang tua tak boleh baca. Terah baca nak tahu. Jangan duk gurau, kan? Maka para ulama kata kita bukan nak angka bilangan, kita nak penghayatan. Kalau ada dalam hati kita ni Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mengetahui, boleh ke tak boleh kita buat maksiat? Boleh? Nak ngumpat orang sikit, Allah mendengar. Tak mahu aku. Nak pergi ambil barang orang, Allah Ta'ala melihat. Tak mahu. Nak pergi buat apa saja, Allah Ta'ala mengetahui. Kita tak akan buat pelanggaran syariat. Sebab apa? Sebab kita kenal Allah. Baik, yang ketiga, mengenali Allah Ta'ala melalui apa? Makhlukatihi, melalui makhluk yang Allah cipta. Kita tengok makhluk, meningkatkan keimanan kita. Itu ilmu yang kita wajib belajar. Saya tak detail sini. Pada kali ini insya-Allah saya hanya sebut angka aja dulu. Ada 14 cara. Kalau nak detail kita lain kali pula, ataupun ustaz-ustaz kita yang mengajar sini boleh perincikan ilmu mengenali Allah melalui nama-nama. Ada setengah masjid dia ada belajar dah kita Asmaul Husna. Ada banyak masjid lagi Asmaul Husna ni menjadi acara. Nah, kalau majlis di sekolah kau dijawab, bila ada majlis bangun berdiri pasal lagu, hok ingatnya kaset ataupun CD, kitanya boleh ikut masa tu, lepas tu tak ingat. Betul tak? Hok ingat siapa? CD MP3 ya ingat. Kita tak ingat. Ini berat. Baik tanda tuan-tuan. Yang kedua, ilmu yang boleh menambahkan keimanan, iaitu ilmu tentang hukum hakam syarak. Kita belajar tentang halal, kita belajar tentang haram, kita belajar perkara yang wajib fardu, yang sunat, yang makruh, belajar semua. Bila kita belajar, para jemaah sekalian, di antara cara nak menguatkan kita iaitu kita belajar hukum dan hikmat. Kenapa Allah suruh buat? Apa hikmat? Allahu Akbar. Barulah kita terasa ibadat yang kita buat ni mempunyai nikmat yang besar. Kenapa Allah larang benda ni? Kita baca dalam bab larangan. Larangan zalim, larangan minum arak, larangan berjudi. Semua yang dilarang terserlah depan mata kita, iaitu benda tu tidak molek, tak baik. Dengan sebab itu meningkat keimanan kita, lagi kita yakin bahawa agama ini min indillah, mari daripada Allah, bukan direka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak reka apa? Tak mampu, dia tak baca pun. Nabi kita membaca tidak, menulis tidak, mengembara pergi menghadiri seminar-seminar pun tidak. Dia mengembara berapa kali, dia ikut pak saudara dia Abu Talib, lepas tu dia pergi berniaga dengan Maisarah. Itu pun pendeta Yahudi suruh balik cepat, balik Muhammad.
nanti kamu dikagum oleh puak-puak Yahudi. Masya Allah, tak ada sampai. Baik, yang keempat tanda wasilah yang keempat, cara yang keempat, al-ijtima'u 'alal khairi wal 'amalis salih. Kita kena sentiasa berkumpul untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan amal-amal yang soleh. Apa dia berkumpul? Ini di antaranya kita berkumpul. Mari sini kita gilapkan iman kita sebagaimana kata para sahabat, ta'al bina nu'minu sa'ah. Mari duduk sini. Kita gilapkan iman kita beberapa ketika. Ada yang mengatakan halummu bina nu'minu sa'ah. Mari kita duduk sini. Sebagaimana kata di para tabi'in. Maknanya kalau kita ada masa kumpul, kita baca Quran, tadarus Al-Quran. Di samping itu kita mudarasah ataupun kita baca terjemahan, memahami, itu dia panggil berkumpul untuk menggilap iman. Kalau kumpul buah saja tak jadi. Dan juga bila kita berkumpul, kita akan jadi kuat. Sebab tu Allah Ta'ala syariatkan kepada kita solat berjamaah. Solat jemaah ni nak suruh kuat. Kalau kita tengok masjid kita ni penuh, ramai ahli qaryah kita mari masjid, kita rasa kuat ke tidak? Oh, kuat. Nak buat gapo pun kita rasa semangat. Tapi kalau mari ahli majlis, ahli masjid ramai banyak tiang pada orang, kita kata ni masalah. Jadi itu dia panggil tidak kuat. Maka Allah Ta'ala syariatkan kepada kita beberapa perhimpunan yang wajib. Hari Jumaat seminggu sekali wajib kena hadir. Mari bulan Ramadan, satu masa kita berpuasa semua sekali. Bila lepas puasa kita diminta, lepas Ramadan kita diminta puasa seorang-seorang, lemah dah kita. Itu dia panggil, kalau kita rasa lemah, kita pergi cari sahabat-sahabat kita yang baik-baik, duduk bersama mereka, dia akan ingat balik. Yang kelima, at-tafakkuru fil kaun. Kita kena sentiasa berfikir. Tadi dalam bab mengenal Allah Ta'ala tadi kita sebut dah. Cuma di sini diperincikan bahawa kita nak kuatkan iman kita kena tengok kepada makhluqatillah, makhluk yang dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan duduk di sini, apa dia yang kita boleh tengok? Bukit tengok. Kita pergi tepi laut, kita tengok macam mana hayawan-hayawan. Penyu lagu mana dia hidup. Ikan macam mana dia hidup. Dan barang-barang dalam laut, Allahu Akbar. Dunia laut ni pelik, ajaib. Ana sekali dibawa oleh sahabat kita pergi ke pulau perhentian. Dia pergi mesyuarat panel dakwah dia panggil di pulau perhentian. Kata bawa mari pulau ni. Dia kata kalau duduk di bandar ni lari balik. Kita nak mesyuarat 3 hari ni supaya tak lari, mau kita tak pulau. Lepas tu nak suruh tengok orang putih duduk jemur situ, tengok macam mana nak selesai masalah ni. Tak selesai. Salah satu daripada masa dia bawa kita menyelam, dia panggil snorkeling. Hitam dalam laut ada gapo. Ajaib dunia, wallahi ajaib. Maknanya kita boleh mikir bagaimana Allah Ta'ala cipta ni makhluk ini. Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan satu malam dia pergi tidur di rumah makcik dia Maimunah. Nabi SAW bila sedar tengah malam, dia baca 10 ayat akhir surah Ali Imran. Tanda tuan-tuan, iaitu ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Nabi baca ayat ni. Tanda tuan-tuan, ayat 190 surah Ali Imran. Balik malam ni buka Quran, kita tadabbur tengok kenapa Nabi pilih ayat ni. Dia baca, sudah Nabi baca 10 ayat ini. Hadis ini dalam Sahihaini dan dalam Muslim. Nabi baca 3 kali ayat ni. Dia baca pada dia tidur, bangun baca pula, tidur pula. Masya Allah, tabarakallah. Maka kata di para ulama hadis, Nabi kita ulas tentang ayat ini. Nabi kata telah diturunkan padaku semalam ayat ini
Nabi kata wailul liman qara'aha walam yatafakkara fiha, rugilah siapa dia baca ayat ni tapi dia tidak berfikir kepada isi kandungan. Maknanya kita nak kuat, kita kena berfikir. Buat mengkaji. Orang putih, tanda tuan-tuan, orang barat, orang putih, pakar-pakar, profesor, pengkaji, mereka ambil Quran, dia kaji, dia masuk Islam. Kita hari ni nak mengaji pun tak apa rajin. Dah. Pasal itulah alhamdulillah iman yang kita ada ni kita tahap tu. Baik, lepas pada kita memikir tanda yang keenam, kita kena banyak zikir dan baca Al-Quran. Baca zikir, baca Quran. Sebab zikir ni, tengok di tangan tuan-tuan tu ada risalah yang saya bagi. Nampak dah? Apa nama tajuk tu? Zikir 4 kalimah. Malam ni jangan tidur. Boleh ke tidak? Baca risalah tu, zikir 4 kalimah. Baca risalah zikir 4 kalimah tu, tengok 12 hadis yang menunjukkan kelebihan dia, bagaimana para sahabat menggilapkan iman dia, gilap hati dia dengan berzikir. Sehingga para ulama kata, tanda tuan-tuan, zikir dengan hati seperti ikan dengan air. Zikir dengan hati kita ni macam ikan dengan air. Ikan boleh air, suka ke tidak? Tidak suka lah tempat dia duduk. Hati kita bila boleh berzikir, tenang dia. Itu kena zikir. Ada lagi para ulama kata, bandingan orang mukmin duduk dalam masjid seperti ikan dalam air. Ikan dalam air, dia nak lompat tubik ke tak? Tak dah, dia ada rumah dia situ. Tapi orang mukmin dengan masjid seperti burung dalam sangkar. Ya, penat. Burung ni cakap nak keluar ya dia. Dah. Ada lubang sikit, pom, tubik lalu. Mana orang munafik, gelisah dia, resah dia dalam masjid. Lah. Kita jadi macam ikan. Maknanya zikir dengan hati seperti ikan dengan air. Mana ikan boleh mati tanpa air, hati juga boleh mati tanpa zikir. Baik, tanda tuan-tuan, afdalu zikri alal itlaq, zikir yang paling afdal iaitulah Al-Quran sebutir itu. Afdalus salati tulul qunut, Nabi sebut solat yang paling afdal, solat yang lama berdiri. Orang duduk berdiri buat apa dalam solat? Pakai duduk caca gitu, senyap lah. Berdiri maknanya kita baca Quran. Itu dia panggil tulul qunut, panjang berdiri kerana baca Quran. Maka baca Quran itu adalah afdalus salah, afdal zikir yang kita baca. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian tuan-tuan tanda, kemudian zikir-zikir yang lain yang selalu kita baca kan, di antara zikir yang kita kena buat lagi iaitulah ad-du'a. Doa ni termasuk dalam zikir. Maka doa ni ada dua kumpulan, tanda tuan-tuan. Doa ni ada dua kategori. Satu dia panggil doa at-talab, doa al-mas'alah. Macam kita doa lah, ya Allah berilah kepada aku rezeki, berilah keampunan, selamatkan kami daripada bencana Covid. Itu dia panggil doa masalah, doa permohonan. Satu lagi doa dia panggil doa ul ibadah. Macam kita berzikir ni, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kita tak minta apa-apa, kita zikir je. Kan? Ana baca kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia minta apa? Dia minta hujan. Sayyidina Umar minta hujan. Dia duduk atas pentah, duduk istighfar. Istighfar, suruh orang istighfar. Tak ada langsung minta hujan. Jadi lepas dia solat, sahabat dia mari tanya, dia kata, ya Umar, pelik Tuan Khalifah. Kenapa pelik? Kita berkumpul nak minta hujan, Tuan tak minta pun. Sedap juga dia. Kita berkumpul nak minta hujan, tapi Tuhan tak minta, ya Allah turun dah hujan, tak minta.
Umar radhiyallahu anhu tengok ni, fiqh Umar. Tingginya fiqh Sayyidina Umar. Umar kata tak payah minta sebab aku minta kunci. Aku dah buka kunci hujan. Apa dia? Allah Taala sebut istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Meminta ampun dengan Allah, Allah Taala Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau minta ampun, Allah hantar hujan. Umar kata aku tak payah minta, aku pergi buka kunci, kita pakat minta ampun, kita beristighfar, hujan akan turun. Tak lama hujan pun turun. Masya Allah, itu dia panggil fiqh Umar. Maka zikir yang paling afdal baca Quran. Termasuk dalam zikir juga kita duk zikir macam biasa ni, dan juga doa kita itu termasuk dalam zikir. Maka doa itu ada dua kategori, doa minta, satu lagi dia panggil doa ibadat. Semata-mata ibadat itu doa. Cara yang ketujuh, tanda alat yang ketujuh menguatkan iman, al-amalus salih, adalah kita sentiasa beramal salih, buat amal yang baik. Jangan duduk jangan duduk langgar dia. Kalau buat baik, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita iman yang baik. Dengan syarat apa? Syarat kita melakukan ketaatan. Sama ada kita solat sunat, kita puasa sunat, kita sedekah. Jadi amalan itu ada dua, tuan-tuan. Satu dia panggil amal lisan, itu zikir, nasihat, suruh orang buat benda baik, itu semua tu amalan lisan. Yang kedua, amalul jawarih, amal dengan anggota. Solat kita, puasa, zakat, haji, pergi ziarah orang, bantu orang, solat jenazah, itu semua tu amalan-amalan. Jangan sekali-kali kita lawan amalan itu dengan melakukan amalan yang buruk. Siapa dia buat amalan buruk, maksiat, maka iman tercabut. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, hadis yang sahih, Nabi kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina si penzina, sama jugalah. Orang mencuri tak mencuri, kaki minum arak tak akan minum arak, perampok tak akan merampok, sekiranya dia beriman. Maknanya orang ni yang buat maksiat ni, iman sudah tercabut. Sama ada cabut sungguh ataupun tercabut sebahagian. Hadis dalam Bukhari Muslim, kata Ibnu Abbas kata apa? Apabila seorang itu melakukan zina, maksiat, nuzi'al iman, dicabut iman dia daripada hati dia, iman tu naik di atas kepala. Seperti kita buka baju tu cabut. Bila orang ni taubat balik, menyesal, iman tu balik semula kepada dia. Mana kesempurnaan iman. Tapi asal iman tu lagi dia tidak kafir, ada. Kita jangan kata pula orang zina tu kafir. Tidak. Yang ke-8, tanda dia, hendaklah kita duduk dalam persekitaran yang baik. Kapur kita ni orang suka apa? Alhamdulillah, yang pertama sekali kita duduk dalam kampung yang dengar azan. Orang apa, masyarakat kita sini waktu azan kak berduyun-duyun. Ada yang naik kereta, jalan kaki, motosikal, nampak meriah. Itu kampung baik. Tapi kalau kampung ni azan pun tak bunyi, masyarakat dalam kampung kau duduk belaga ayah, belaga macam-macam duduk maksiat, maka tinggalkan kampung itu. Sebab kampung ini tidak membantu kita untuk meningkatkan ketakwaan. Hak tahunya orang duduk buat benda-benda mungkar, maka kita kata ini di antara perkara yang tidak baik, yang para jemaah sekalian kita jangan duduk di situ. Maka selain daripada kampung, kita juga kena kawan yang baik. Dia panggil Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akan terikut dengan gaya hidup kawan dia. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kita tengok siapa orang yang kita kawan. Kita kawan orang baik, insya-Allah. Kawan alim maksiat, tak ada tuyuh lagi. SMS dah. Malam besok ready, kita akan pergi tempat maksiat.
Tapi kalau kita duduk dengan orang baik, masya-Allah, pagi-pagi dia duduk hantar mari kita nasihat. Dia hantar mari kita program majlis ilmu. Dia hantar, maknanya hidup dalam suasana yang baik yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kesembilan, tanda at-tafa'ul, kita kena peka dengan keadaan yang berlaku. Contohnya Nabi SAW bila dia tengok gelap langit, kata dia Aisyah, aku tengok muka Nabi resah, nampak dia pusing, gelisah dia, pergi mari. Kata dia Aisyah, ya Rasulullah, kenapa? Kan nak hujan tu rahmat. Kita kata rahmat. Nabi kata apa? Ya Aisyah, siapa dia jamin gelap di langit tu hujan akan turun? Mu tak ingat ke tidak, kaum-kaum yang lain telah dibinasakan. Haza aridum mumtiruna. Dia tengok gelap langit, dia kata hujan, pakak bawa besing, baldi, bawa bekas nak ambil air. Rupa-rupanya bukan hujan yang turun, api turun, azab. Maka Nabi bimbang, sehinggalah apa dia, hujan betul-betul turun. Nabi kata, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, titisan yang berkat, yang memberi manfaat. Barulah dia ceria balik. Mana kita hari ni bila tengok benda-benda yang pelik ni, asyik duduk ambil gambar, oh langit gelap, pusing, tapi kita tidak rasa perkara itu amaran daripada Allah Azza wa Jalla. Macam hari ni bila berlaku gerhana, sepatutnya yang kita hidupkan sunnah gerhana kan, maya sunat, pakak bersedekah, istighfar, bertaubat. Ni dak pakak pergi beli spek mata hitam. Nak buat berapa? Nak tengok bergerhana matahari. Apa kerja tengok bergerhana? Biar alif alak lah kita tengok. Kita duk tengok apa dengan bergerhana? Kita tunaikan solat, ihya as-sunnah, beribadat sebagaimana yang dianjurkan oleh syarak. Bukannya giduk dia tengok, giduk sibuk dengan beli cermin mata hitam nak tengok apa? Nak tengok bulan, gerhana. Ini dipanggil. Mana kita tidak tafa'ul. Nabi lalu nak pergi ke Tabuk, dia lalu satu tempat nama dia Al-Hijr. Tuan-tuan tanda, Al-Hijr ni sekarang ni nama dia Madain Saleh. Hak jumpa hak biasa main internet, tengok Madain Saleh, kita akan nampak tempat kaum Samud, kaum Nabi Saleh yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kita lalu kat ni, Nabi kata la tadkhulu, mu jangan masuk dalam kawasan ni kecuali kamu menangis. Fa illam tarkun, kalau kamu tak boleh menangis jangan masuk. Sebab apa? Sebab kawasan ini kawasan orang yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Adalah Muslim. Baik, kita pergi kepada yang ke-10. Ta'zim hurumatillah. Kita kena agungkan, besarkan syiar agama Allah Ta'ala. Besarkan. Barulah kita rasa mantap kekuatan kita. Apa dia? Masjid. Ini rumah Allah. Masjid ni nama dia rumah Allah. Ni, dia kata nama Masjid Ibnu Abbas ni. Betul tak? Betul lah nama masjid tu Ibnu Abbas, tapi masjid tu sendiri orang panggil apa? Rumah Allah. Kenapa masjid jadi rumah Allah? Nak dengar jawapan sikit. Siapa pasal bawa hadiah malam ni? Siapa dia nak jawab? Siapa dia boleh jawab? Kenapa masjid nama dia rumah Allah? Silakan. Ni. Ya, silakan. Sebab ibadat lagi. Boleh dah jawab itu separuh. Bila kita niat wakaf buat masjid, ada hak milik kau tu masjid ni. Ada orang mari cakap dengan, mu jangan masuk masjid aku tu, tak ada dah. Kita sudah jadi rumah Allah, maknanya di sini tempat beribadat kepada Allah Taala, tidak ada siapa yang boleh sekat kita. Kan? Mari. Rumah Allah. Mana? Maka kita kena menghormati, ta'zim hurmatillah dengan cara apa? Adab masuk masjid, kaki kanan. Baca doa. Masuk dalam masjid jangan duduk main-main.
solat 2 rakaat dulu tahiyatul masjid, ataupun solat qabliyah, solat duha, yang penting ada solat. Tak boleh mari duk berniaga jual beli sini, jangan. Nah, buka pasar sini kita jual, la luar di luar. Tak boleh bisik-bisik. Jadi adat-adat dia kita kena hormat. Nah, barulah itu panggil, kata Allah Taala sebut wa man zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa dia mengagungkan syiar Allah, syiar apa ni, agama Allah, tanda hati bertakwa. Anda ingat waktu anda mari dulu, kita ingat tak? Anda kata walaupun panjang ceramah, tapi azan Isya tidak boleh digugurkan. Kenapa? Azan tu syiar. Pernah dalam riwayat kata Nabi kita pergi nak serang kaum yang bukan Islam, Nabi kata tunggu. Subuh esok kalau bunyi azan, tak boleh masuk. Sebab di situ tempat orang beriman. Syiar. Dia kata syiar azan ni kan tanda masuk waktu. Satu, fungsi azan tanda masuk waktu. Fungsi azan juga syiar kepada solat. Sehingga sampai mereka kalau kita solat tengah pada pasir pun kita kena azan, sunnah. Baik. Maka siapa yang membesarkan syiar agama Allah, itu tanda hati dia bertakwa. Jadi kita semua perkara-perkara yang baik kita besarkan. Allah Ta'ala perintah kita berkumpul hari Jumaat, kita mari awal. Jangan pergi berambak dengan ketebah kedua dah. Nah, zaman Covid ini awal sikit orang mari. Sebab AJK tutup itu pagar. Pukul apa tutup itu? Azan pertama. Azan pertama tutup. Dia mari derah sikit. Ada juga ukah pagar apa ada. Dia kata nanti dia komak kita ukah. Ada lompat pagar. Biar dia lah. Jangan repot polis pula dia nak semaya. Tapi dia mari lambat kan. Baik. Itu dia panggil mengtakzimkan hurmatillah. Yang ke-11 dia panggil al-wala wal bara. Mesti ada sifat menyayangi orang yang beriman dan memusuhi orang-orang kafir yang menentang Islam. Kita mesti memusuhi mereka. Jangan ada berkawan semua orang. Kalau kafir yang tak musuh, jiran kita, kawan kita, toke-toke yang kita duk beli kedai dia tak musuh Islam, tidak jadi masalah. Dia panggil kafir zimmi tu. Ya. Tapi kalau kafir yang sudah ada tanda-tanda bibit-bibit permusuhan dengan Islam, pergi sokong lagi orang ni, bermakna orang itu sudah tidak ada walak kepada orang mukmin, dia lebih suka pada orang kafir. Ini bahaya. Dalam hadis Nabi sallallahu Nabi sebut, dia kata al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dibangkit oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan siapa yang dia sayang. Atas dunia ni kita sayang siapa? Sayang orang mukmin, alhamdulillah. Ma'al mukminin, kita akan dibangkit oleh Allah Ta'ala bersama orang mukmin. Saya kau kafir, masuk sekali dengan buat-buat yang bukan Islam, nak gimana dia? Ini dia panggil al-wala wal bara. Kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak benar-benar beriman seorang kamu sehingga dia sayang kepada saudara dia seperti kita sayang kepada kita sendiri. Saudara mana? Saudara yang beriman. Sekarang ni para jemaah sekalian, untuk mantapkan iman kita mesti ada sifat kasih sayang. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sama-sama orang Islam. Ini konsep ni kita kena besarkan. Jangan bukan sibuk masalah warna-warni, tapi konsepnya kita kena letak bahawa kita tu sayang kepada orang yang beriman. Baik, yang ke-12. Yang ke-12 tanda iaitulah kita kena beberapa amalan hati, dia panggil amalan hati yang menguatkan iman kita. Seperti sifat mahabbah, cintakan Allah, cintakan Rasul. Sifat tawakal, kita ini kena tawakal banyak kepada Allah Azza wa Jalla kan. Tapi jangan tawakal saja. Nak tawakal pun kena ada usaha. Lama tengok, saya dah mula tawakal ni, apa-apa saja yang berlaku saya tak peduli lagi. Itu bukan tawakal, itu nama dia tawakul. Dan kita kena usaha, kena ada sifat sidik,
Tadi saya tengok dalam iklan ada pengajian kita penawar bagi hati, kan? Dalam tu ada sifat 10 sifat. Sebab kita tu ana syarah. 10 sifat dia panggil yang mesti kita hiaskan hati kita. Sifat sabar, sifat cinta kepada Allah Taala. Jadi ini menguatkan iman kita dengan sifat al-qulub, dipanggil a'malul qulub. Hati selain daripada hak zahirnya solat dan ini kita dipanggil amalan qulub. Sifat istiqamah kena ada. Kemudian yang ke-13 tanda tuan-tuan, iaitulah muhasabatun nafsi. Kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Muhasabah ni bahasa orang moden dia panggil audit diri kita. Aku ni ibadat comel atau tak comel? Aku ni maksiat banyak ke sikit? Kita cuba buat. Contohnya malam ni, ini dia punya skill ataupun skema muhasabah. Balik nanti sebelum tidur, kita ambil wudu, ambil air semaya siap-siap, kita pun solat 2 rakaat. Kita niatlah solat taubat, minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala cerahkan hati kita. Kemudian kita muhasabah. Daripada bangun tidur tadi pukul 5.30 pagi sampai kita nak tidur pukul 11 malam, mana banyak perkara baik yang kita buat dengan perkara buruk, dan perkara lara dengan sia-sia. Tak ada ke satu. Mana banyak? Alhamdulillah, bangun tadi 5.30 sempat tahajud. Allahu Akbar. Bahagianya kita. Orang azan subuh di masjid, sempat 2 rakaat belum fajar. Lepas solat subuh, zikir pagi, sambil-sambil dengan kuliah subuh. Kita ada zikir pagi kan. Lepas tu untuk solat duha. Lepas solat duha kita pergi cari rezeki. Allahu Akbar, sambil-sambil cari rezeki sempat lagi sedekah. Wih, banyaknya. Tak. Tapi kalau subuh tadi pun tak ada semaya di masjid, lepas balik subuh tu pakai duduk cokoh di kedai kopi, minum teh, duduk mengumpat orang dah selalu boleh sebakul situ. Mana itu dia panggil muhasabah. Nafsu kita ni ada nafsu yang buruk kan, ada nafsu al-lawamah yang duduk tengah-tengah. Bila kita buat tak baik, dia akan marah pada kita kan. Ada nafsu mutmainnah, itu yang paling tinggi darjah. Maknanya kalau kita ulang kaji ni, tak tahan kita ni, kalau orang tegur kita, dia celak mata. Awak tu pandai sangat. Oh, sedap. Patutnya bila orang tegur kita, kata alhamdulillah, ada orang tu lu betul aku. Ada orang tu lu bagi peringatan pada saya. Terima kasih. Ni dak celak mata lalu. Mu pandai setara mana? Oh, nyambui hak tu gak. Tak. Allahu Akbar. Alim sangat tahu dia. Oh. Saya 30 tahun dah alim masjid. Tak tinggal-tinggal. Jadi adalah benda-benda yang mencalarkan kehidupan kita. Yang terakhir para jemaah sekalian, tanda yang ke-14, iaitulah sentiasa taubat dan istighfar. Taubat maknanya muhasabah, taubat, istighfar itu dekat-dekat. Bila kita muhasabah, contohnya dalam ibadat, dalam muamalah, kita bermuamalah dengan 2 kumpulan. Satu muamalah dengan manusia. Kita dengan kawan-kawan, dengan keluarga, baik tak baik? Baik, tapi ada seorang 2 hak kelahi, hak balah. Muhasabah. Muhasabah dengan barang. Harta hak ada atas rumah kita ni, halal ke haram? Halal. Saya kerja ni, nak buat kebun ke, pergi ke laut ke, pergi ke ladang ke, pergi mana kerja pejabat, duit halal. Kita kata alhamdulillah. Oh, duit halal dah, tapi yang melabur dalam skim cepat kaya. Pula mana ada benda tepikan. Itu dipanggil muhasabah. Kemudian yang terakhir kita kena istighfar. Yang ke-14 istighfar. Kita letak yang ke-14 istighfar. Yang ke-15-nya at-taubah. Kita asingkan biar bunyi. Nabi kita ni Allah Ta'ala suka angka witir kan. Yuhibbul witra. Jadi kita habiskan dengan 15. Yang 14 taubat. Yang ke-15 istighfar. Maka kita sentiasa banyak taubat dan istighfar.
Pernah Nabi kita sallallahu bagi tahu, innahu la yughanu ala qalbi. Nabi kata, aku rasa hati aku ni macam ada karak. Karak hati Nabi. Yang dia tu tak pernah lara, tak pernah ghaflah, tak pernah lalai. Dia kata berkarak. Kalau hati Nabi kata berkarak, hak kita ni bukan karak biasa, karak hijau orang panggil. Nah. Tapi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Nabi SAW kata, aku istighfar setiap hari 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kan? Allahumma tub ala Allahumma fili wa tub alayya. Banyaklah riwayat-riwayat. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kita panggil zikir munajat, baca 100 kali. Setiap kali lepas solat jangan lupa istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita baca. Maka insya-Allah kata di para ulama hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalaulah hati itu berkarak tapi kita ketuk sentiasa, kita gilap dia, kita basuh dia dengan istighfar, dengan taubat, insya-Allah dia akan bersih balik. Jadi para jemaah sekalian, itulah 15 perkara yang kita boleh menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata insya-Allah. Baik, sebelum saya tutup, kita nak beri peluang kalau ada nak tanya ataupun anak nak tanya, siapa dia ingat 15 perkara ni. Bukan ingat semua, separuh pun tak apa. Siapa dia nak tolong jawab, silakan. Cara-cara nak menguat iman ada 15 dalam senarai kita buh. Yang pertama apa dia? Mana? Doa, minta sabat, kan? Alhamdulillah. Yang kedua, sabar, melakukan ketaatan. 3, sentiasa menuntut ilmu. Ingatlah. Jadi kalau kita boleh ulang balik, insya-Allah para jemaah sekalian, 15 perkara ni biar kita sentiasa buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala mantapkan keimanan kita, tidak goyah. Kata orang, badai datang, gelombang yang setara mana pun tidak terbalik bahtera perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ana akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.